KPM. Alah, susahnya menaik ni. Tersalah pula. Saya nak hantar email guna telefon bimbit saya ni. Dan begitu. Alamak, tersalah. Baik. Tak apa, mudah je. Padam ni. Okey, baca semula. Betul. Dan hantar. Selesai. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tu dia. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya harap murid-murid di rumah semua sihat. Sihat belaka. Tadi kan saya dengan cikgu kita dah cuba dah nak guna typewriter ni. Mesti tanya-tanya kenapa kita guna. Kerana hari ni dalam slot menengah atas kita sama-sama sedang belajar. Ya, mata pelajaran yang begitu sangat menarik. Sains komputer untuk tingkatan 5. Nama saya Hanif Sean. Mesti tak sabar-sabar nak tahu apa kita belajar kan? Kalau nak tahu, kita kena tengok dulu siapakah guru kita. Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah saksikan profil guru kita hari ini dan sebelum saya kenalkan lagi guru kita itu, kita juga ada juru bahasa iaitu Cikgu Fikri. Baik, Cikgu Fikri, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat ya. Dan tentunya guru kita hari ini ialah Cikgu Ashikin. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, apa khabar hari ini, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Ya, begitu bertenaga, Cikgu. Dan InsyaAllah. InsyaAllah, Cikgu. Cikgu boleh perkenalkan topik yang kita sama-sama ingin belajar hari ini dalam mata pelajaran sains komputer? Okey, untuk hari ini kita akan belajar topik pengkomputeran. Okey, topik pengkomputeran ini sebenarnya dia ada banyak bab lah. So, kita akan fokus kepada komputer dan impak, iaitu yang mempunyai standard pembelajaran. Ada 7 yang kita akan lihat, tetapi untuk hari ini kita hanya akan membincangkan tentang menganalisis kesan inovasi dalam pengkomputeran yang melibatkan tahap penguasaan 1, yang melibatkan tafsiran, memberi contoh aktiviti jenayah cyber. Okey, yang keduanya adalah mengenai pasti aktiviti tidak beretika dalam pengkomputeran yang melibatkan tahap penguasaan 2, iaitu menerangkan contoh inovasi tidak beretika dalam pengkomputeran. Dan yang terakhir adalah mengkaji kerjaya yang berkaitan dengan bidang pengkomputeran masa hadapan yang melibatkan tahap penguasaan yang tertinggi, iaitu TP6, yang menghasilkan folio digital lengkap mengenai etika kerjaya bidang pengkomputeran masa hadapan beserta rujukan. Baik, Cikgu, banyak yang sama-sama kita akan capai hari ini. Dan sekarang, adakah definisi pengkomputeran yang Cikgu akan terangkan? Okey, kita lihat bersama. Kita lihat pada perkembangan dunia pada masa kini. Kan, kalau kita lihat pada dunia sekarang ni, kita semakin bergantung kepada internet dan sistem komputer untuk menjalankan semua aktiviti harian. Okay, sama ada di rumah, di sekolah, di tempat kerja. Boleh katakan di mana-mana sahaja kita bergantung kepada internet yang melibatkan macam sekarang ini, terutamanya melibatkan institusi kewangan. Kita biasa buat pembayaran pun secara online kan. Semuanya dah pakai Wave sahaja, pergi beli barang runcit pun kita just Wave card kan, semua secara online sahaja. Dan selain itu menyediakan, okey, dalam bidang pengkomputeran ini dia menyediakan kemudahan untuk berkomunikasi dan berurus niaga. Okey, internet ni juga telah jadikan sasaran bagi penjenayah. Bila kita kata ada perkara-perkara yang positif, maka akan berlakulah perkara yang negatif juga. Jadi dah muncul jenayah-jenayah yang baru yang menyebabkan mudah untuk kita menjadi sasaran sebenarnya. Okey. Yang seterusnya kita tengok bila
berlaku perbuatan itu, dia telah menyalahi undang-undang. Okey, undang-undang pemintasan komunikasi. Bila internet ni memang akan berlaku masalah seperti itulah. Dan juga pendedahan terhadap serangan mengikut keadaan semasa. Kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang dan kekurangan dalam pendidikan serta kesedaran awam tentang bentuk jenayah yang baru ini telah menjadikan masalah ini menjadi lebih rumit untuk ditangani. Okey, kita lihat lagi. Okey, tadi cikgu cerita tentang pengenalan kepada pengkomputeran. Kita lihat dulu dan sekarang ni penjenayah pun dah makin mahir kan, sebabkan teknologi penjenayah pun dah berubah. Kalau dulu dia pecah rumah untuk mencuri, sekarang ni dah tak perlu lagi nak pergi rumah orang kan. Tak kira waktu, bila-bila masa sahaja penjenayah tu boleh mencuri. Betul, kan, cikgu. mencuri secara online lah sekarang ni. Dalam talian, imbasan kadang-kadang. Ya, macam-macam lagi lah. Ya. Okey. So, untuk hari ini kita akan tengok pada komputer dan impak bab 1.1. Kan, ada komputer dan juga kesan kepada kita. Okey, kita tengok teknologi digital dalam bidang pengkomputeran berkembang dengan pantas seiring dengan perkembangan sistem komunikasi rangkaian. Okey, memang sangat pantas kan, kita lihat kat sini. Sangat pantas. Jadi, semua perubahan ini telah mengakibatkan kedua-dua teknologi telah mengubah cara kita belajar. Macam hari itu pada masa berlakunya pandemik, okey, pelajar-pelajar semua telah berada di rumah, termasuk dengan guru. Jadi macam mana perkara ni kita nak teruskan proses pembelajaran? Maka semua orang telah melakukan PDPR. Proses pengajaran dan pembelajaran telah berlaku di rumah. Okey, banyak menggunakan teknologi internet lah. Jadi yang penting pelajar dan guru mesti mempunyai internet dan juga gadget ataupun ada laptop ataupun ada komputer sahaja desktop kan yang besar tu. Kemudian cara kita bersosial, hari-hari pun kita selalu terlibat dengan media sosial kan, pelbagai lah, sama ada Facebook, Instagram, Twitter, segala info semua berada dekat situ. Okey, kemudian berpolitik, tak perlu lagi kita nak buka kemah untuk kita bagi ucapan kan. Jadi semua orang hanya perlu lihat di Facebook ke YouTube. So itulah antara perkembangan yang telah berlaku. Kemudian cara bekerja, ada orang telah sehingga sekarang masih lagi berada di rumah untuk bekerja kan, tak perlu lagi pergi ke tempat kerja. Maksudnya pekerjaan tersebut tidak perlu kita membuang masa. Mungkin dari segi perjalanan itu dapat dijimatkan, jadi dia hanya bekerja di rumah. Serta kebanyakan orang telah menjalankan perniagaan secara online. Okey, ini lebih baik sebenarnya kan. Ada yang jual biskut, jual kek. Ya, pelbagai. Kalau dulu kita pakai blog, sekarang ni dia punya tu lebih lagi lah kan. Banyak yang buat live. Okey, walaupun teknologi ni satu yang positif, namun ada juga agenda yang tidak sihat berlaku seiring dengan perkembangan ni. Kita sebut sebagai borderless world kan, dunia tanpa sempadan. Jadi tak perlu lagi nak pergi luar negara untuk berjual. Okay, duduk di Malaysia pun dah boleh. Tetapi dia juga melahirkan pelbagai aktiviti yang boleh dieksploitasi oleh penjenayah dalam ruang cyber, disebut sebagai jenayah cyber. Okey, jenayah cyber ni kita ada penipuan, pornografi, ugutan, pelanggaran hak cipta, penggodaman dan juga serangan virus. Okey, inilah yang akan berlaku apabila teknologi itu berubah dengan sangat pantas. Sekarang ini teknologi berubah dengan sangat pantas. Okey, berlaku jenayah cyber disebut sebagai inilah contoh-contoh dia. Okey. Okey, seterusnya penjenayah ini akan sentiasa mencari jalan untuk mengeksploitasi teknologi baharu. Okey, jadi cabaran pada semua negara adalah bagi memastikan undang-undang jenayah termasuklah jenayah cyber ini dapat dilaksanakan dengan sempurna bagi mengawal agenda penjenayah cyber. Betul tu cikgu ya, dan saya pasti banyak lagi yang cikgu Ashikin ingin kongsi hari ini. Kita kena ingat tu apakah kesan daripada pemodenan ini dan pengkomputeran ini cikgu ya, dan juga jenayah cyber yang kita harus berjaga-jaga.
Betul cikgu Ya, betul. Baik, kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Banyak lagi Cikgu Ashikin yang berkongsi kita dengan kita hari ini dalam mata pelajaran Sains Komputer. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 5. Bersama saya ialah Cikgu Ashikin. Dan Cikgu, hari ini kita akan bincangkan mengenai pengkomputeran dan memberikan fokus mengenai kesan inovasi dalam pengkomputeran, Cikgu Ya, untuk hari ini kita akan tengoklah kan kesan inovasi dalam pengkomputeran dalam bab 1.1.1. Okey, ini untuk next topik lah. Boleh Cikgu, silakan. Okay. So ini adalah kesan inovasi dalam pengkomputeran. Okey, cabaran yang terdapat dalam sistem pendidikan abad ke-21 adalah untuk kita melahirkan murid yang boleh berfikiran kritis, kreatif, kan boleh selesaikan masalah dan juga mempunyai daya kepimpinan untuk bersaing pada peringkat global. Jadi, kewujudan internet ini telah banyak mengubah landscape pembelajaran pada masa kini, iaitu daripada bilik darjah yang tradisional kepada bilik darjah abad ke-21 yang dikawal oleh teknologi. Okey. Jadi, inovasi dalam teknologi komunikasi ini telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah berlaku baru-baru ini pada masa pandemik. Okey, telah mengubah landscape negara jugalah dalam bidang pendidikan. Okey, begitu juga persekitaran pekerjaan. Maka wujudnya pekerja yang telah mula bekerja di rumah, kan? Dan juga komunikasi. Kita dah mula bermesyuarat secara dalam talian dengan dunia luar, tak perlu lagi nak naik flight ke luar negara. Jadi telah berlaku komunikasi dengan dunia luar tanpa sempadan. Okey. Untuk kesan inovasi dalam pengkomputeran ni ada 5. Okey, yang pertamanya adalah kewujudan sistem dalam talian. Okey. Ini adalah kesan yang positif kita tengok. Okey, teknologi storan. Teknologi storan ni kita akan bincangkan lagi detail nanti. Okey, kemudian sistem pengoperasian, kemudian teknologi rangkaian. Ini adalah kesan yang positif. Daripada kesan positif tadi, teknologi kan, perubahan teknologi yang berlaku ini, maka akan berlakulah satu lagi kesannya adalah jenayah cyber. Okey, kesan positif, cikgu ada buat ringkas sikitlah, kan? Kita sebut sebagai ROST, ROST. Okey, ROST, cikgu ringkaskan daripada inovasi dalam teknologi rangkaian. Okey, ini untuk kita proses menghafal. Okey. Kemudian inovasi sistem pengoperasian, operasi. Kemudian inovasi dalam teknologi storan. Kemudian yang keempat adalah inovasi sistem dalam talian. Ini yang dikatakan kita bekerja, kita belajar, kita membeli, kan, berniaga, semuanya secara dalam talian, berlaku inovasi di situ. Okey, yang seterusnya kesan positif kita lihat satu persatu dengan lebih jelas. Okey, pada peringkat awal komputer beroperasi secara stand alone, secara bersendirian. Okey, hanya kita ada komputer sahaja tanpa internet, kan? Prosesnya adalah menaip. Kemudian perubahan ni telah berlaku dengan mewujudkan hubungan antara komputer dengan komputer atau peranti lain. Selepas tu perubahan telah berlaku, kita boleh berkomunikasi dengan daripada komputer kita dengan komputer sebelah. Kemudian dilanjutkan lagi perubahan ini kepada konsep rangkaian yang bermula dengan rangkaian kawasan setempat disebut sebagai LAN. Maksudnya kita dah boleh berfungsi dalam satu bangunan. Dan kemudian dia berlaku lagi perubahan. Okey, kita dah mula pergi kepada rangkaian kawasan luas dan seterusnya terciptanya internet.
Jadi bila dah terciptanya internet ni, maka berlakulah inovasi setiap masa. Orang sentiasa mengkaji cara untuk memudahkan kita punya kehidupan. Ini seperti yang cikgu katakan tadi, borderless world, cikgu. Dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan. Baik. Okey, yang kedua kita tengok pada sistem pengoperasian. Okey, sistem pengoperasian ni dia merujuk kepada sistem yang mengawal operasi keseluruhan sistem komputer. Okey, sistem operasi kan. Kemudian perkembangan pesat ni dia telah menyebabkan sistem perisian, teknologi rangkaian, maka terciptalah sistem OS untuk pelayan. Kita ada server. Komputer kita boleh dijadikan sebagai server. Kan? Untuk komputer, untuk kita kawal rangkaian. Macam sekarang ni, perubahan tu, sistem operasi ni dia ada banyak lah. Selain pada Windows, kita ada macam Android kan. So ada banyaklah sistem operasi yang telah berlaku. Jadi kita lihat inilah dia sistem inovasi sistem pengoperasian. Kesan positif yang kedua. Okey, yang ketiga. Masih lagi dengan sistem pengoperasian. Okey, selain pada komputer, OS juga digunakan untuk peranti lain. Okey, kita ada guna handphone kan? Okey, alat mudah alih, mobile device. Okey, macam cikgu sebut tadi, Android, kita ada iOS. Kalau dulu kita ada lagi BlackBerry. Awal dulu memang BlackBerry ni sangat popular. Sebelum ada Android. Betul. Okey. Kemudian telefon dahulunya kita guna untuk buat panggilan saja sebab tak ada internet kan. Yang penting call, SMS. Tapi sekarang ni dah lain. Kita boleh buat video call, kita boleh berniaga kan, macam-macam lagi. Zaman muda-muda kita dulu. Kita hanya telefon, kita hantar teks, tetapi masa tu belum ada lagi seperti media sosial. Belum lagi. Kurang. Ada tapi kurang. Dulu mungkin pakai blog, tapi sekarang ni lebih hebat lah kan, lebih menarik. Jadi dengan kemajuan teknologi sistem pengoperasian ini, okey, jadi telefon pintar ni dia telah masukkan ciri-ciri yang ada pada komputer, telah dimasukkan pada telefon pintar. Kita tak perlu lagi kamera besar-besar. Kita hanya bawa phone sahaja untuk ambil video kan, untuk macam-macam lagi lah yang kita boleh buat dengan phone kita. Okey, yang seterusnya kita lihat pada inovasi dalam teknologi storan. Okey, kalau dulu IBM ni dia ada cakra keras. Okey, cakra keras yang pertama pada tahun 1956 dengan kapasiti 5 MB. Sangat kecil. Jadi kajian ni sentiasa dilakukan untuk mencipta jenis dan bentuk storan yang lebih baik bagi memenuhi keperluan penggunaan semasa, seperti menambahkan kapasiti storan. Okey, bahan binaan cakra tu, saiz peranti dan kelajuan ni dia mempengaruhi inovasi dalam teknologi storan. Kalau dalam phone dah ada iCloud. Kan? Kalau dulu kita sentiasa kena bawa pen drive. Kalau yang sebelum ni lah. Kalau yang zaman dulu kita ada disket dia. Disket. Pelajar sekarang pun dah mungkin tak kenal disket tu apa kan. Kemudian berlaku CD, kita ada DVD, CDR, macam-macam lagi. Dan saya rasa lebih tahan lama cikgu sekarang. Dulu disket kejap rosak. Kan. Lagipun saiz dia sangat kecil. Okey, sangat kecil. Tetapi yang sekarang ni kalau kita beli external hard disk pun dah sampai 1 terabyte, dan harga pun dah semakin murah sebab berlakunya perkembangan. Jadi orang banyak hanya akan ada permintaan untuk external hard disk kan. Mungkin kalau macam floppy disk pun dah tak ada. Kebanyakan komputer pun dah tak ada. Dia hanya ada CD. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi internet, wujud seran awan, jadi cloud storage membolehkan data tadi disimpan dalam cloud. Kita ada, kalau biasa pelajar dia akan menggunakan delima yang diberi oleh KPM. Okey, penggunaan delima tu jadi segala bahan boleh simpan dekat dalam delima. Delima tu adalah sama dengan Gmail. Sama fungsi dengan Gmail, Google, dia akan simpan dekat Google. Terutamanya adalah Google Drive. Biasa kita guna kan. Kemudian data ini juga boleh capai pada bilik masa. Kalau kita simpan pada cloud storage, kita boleh ambil dia pada bilik masa. Yang penting ada internet. Ada gadget, ada internet. Okey. Jadi sebab dia boleh berbagai peranti. Selagi mana nampak ada
liputan, perkhidmatan internet. Okey, yang keempat, inovasi sistem dalam talian. Jadi, kesan inovasi dalam teknologi rangkaian ini, teknologi storan simpanan, sistem pengoperasian telah merangsang perkembangan sistem dalam talian. Okey, contoh dia, mewujudkan sistem e-perbankan. Sekarang ni semua bank dah ada e-perbankan. Kemudian kita ada sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran ni KPM pun telah wujudkan dengan adanya D5 KPM. Okey, digital learning. Kemudian kita ada e-kerajaan. Semuanya dalam satu sistem. Kemudian perundangan dan juga jaringan komunikasi tanpa batasan. Okey, sekarang kita tengok pada kesan negatif jenayah cyber. Okey, kesan negatif jenayah cyber. Jenayah cyber ni adalah penyalahgunaan komputer dan internet untuk melakukan aktiviti jenayah seperti dia boleh merosakkan sistem komputer. Kemudian mencuri atau mengubah data dalam talian. Kita boleh lakukan. Bukan kita, jangan buat jenayah. Bukan kita, cikgu, bukan kalau kita. boleh. Okey. Jenayah cyber ni dilakukan dari jarak yang jauh. Kita tak perlu penjenayah sekarang ni tak perlu lagi pecah rumah orang kan untuk masuk ke rumah untuk mencuri. Okey, dia boleh dilakukan dari jarak jauh tanpa kehadiran penjenayah di tempat lokasi dengan pelbagai tujuan seperti keuntungan peribadi dan sebagainya. Okey, jenayah cyber ni dia ada dua. Okey, dia ada dua kategori, iaitu yang pertamanya adalah pengguna persendirian dan institusi. Yang kedua dari segi keselamatan negara. Okey, kita tengok kategori jenayah yang pertama dari segi pengguna persendirian dan institusi. Kita lihat sekarang ni pun telah berlaku pembulian cyber. Yang ni biasa kan, biasa berlaku. Kadang-kadang orang tengok fizikal kita dan dia dah buat macam body shame kan. Lepas tu banyak yang selalu jadi keyboard warrior kan. Itu semua boleh disebut sebagai bully cyber. Kemudian berlaku kecurian maklumat. Kadang-kadang data peribadi kita tersebar tanpa sengaja. Kadang-kadang tersalah klik laman web. Rupa-rupanya laman web itu adalah milik scammer. Okey, kemudian perjudian dalam talian sangat mudah. Kalau dulu pergi dekat tempat fizikal, tempat judi, sekarang ni tak perlu lagi. Dah ada apps, dah ada sistem yang digunakan untuk berjudi. Kemudian menyalin perisian secara tidak sah. Yang ni kalau macam ada, kita ambil daripada orang sebut sebagai pirate. Kan, kita install pelbagai perisian secara tidak sah ni. Itu adalah salah sebenarnya. Okey, jenayah. Pengubahsuaian atau merosakkan perisian data dan komputer. Ini boleh berlaku dari segi untuk pengguna persendirian dan institusi. Okey, yang seterusnya ada keselamatan negara, kawalan trafik udara, kemudian sistem perencanaan elektrik, rangkaian telekomunikasi, sistem ketenteraan. Okey, serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kerajaan. Okey, ini adalah contoh, ada 4 contoh yang cikgu bagi. Okey, kita tengok menyebarkan virus melalui pelbagai peranti mudah alih untuk mendapatkan data sulit pengguna, menghantar virus melalui email untuk mengidurkan pengguna supaya mendedahkan maklumat sulit. Okey, cikgu dah bincang dah tadi. Kemudian phishing ataupun kecurian maklumat peribadi ni seperti nombor kad kredit, sangat mudah. Kemudian nama log masuk dan juga kata laluan ni kadang-kadang kita terdaftar, kita letak tarikh lahir kan. Jadi dia boleh berlaku kecurian maklumat melalui akaun peribadi pengguna. Kemudian membuat salinan tidak sah ataupun cetak rompak terhadap semua hak cipta peribadi seperti muzik, perisian dan lain-lain. Ini pun biasa berlaku kan. Kadang-kadang filem kita yang baru keluar pun telah dicetak rompak. Kemudian kita dah bina sistem kita penat-penat bina sistem, ada orang terus copy. Okey, terus copy dan juga terus jadikan hak milik dia. Sebab kita tak sempat nak minta hak, nak meletakkan hak cipta kita tu. Jadi sangat mudah untuk berlaku. Okey. So kita nampaklah. So ini adalah contoh-contoh jenayah cyber tadi. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan. Okey, sebab apa? Tadi kita dah belajar banyak kan? Betul juga. Okey, kita akan lihat sikitlah soalan.
Okey, ada pun soalan untuk cikgu uji. Okey, menyebabkan pentaksiran bilik darjah lah ni. Okey, soalan yang pertama. Berdasarkan Kerajaan Akbar, okey, kita lihat jenayah cyber kini meningkat. Kita belajar tadi ada beberapa jenayah kan? Ada beberapa contoh jenayah tadi. Okey, berikan 2 contoh jenayah cyber, merujuk pada jenayah cyber saja. Baik. Kalau kita tengok dari Kerajaan Akbar tersebut, cikgu, saya rasa ada bentuk penipuan di sana. Okay. Itu satu. Nombor 2... Oh. Nombor 2 saya rasa jawapannya ialah ugutan ke, cikgu? Ugutan pun betul sebab kita ada beberapa contoh tadi. Okey, kita ada penipuan. Kita ada ugutan, betul. Itu jawapan yang sama juga. Sama saja. Dia baik. atau kan? Atau. Saya ada banyak tadi sebenarnya. Boleh letak mana-mana. Kemudian kita ada penggodaman. Okey, cuba lagi satu ada. Satu lagi, adakah berlaku pembulian cyber ke situ? Cikgu, saya akan cuba saja. Betul. Ada. Okey. Pembulian cyber, serangan virus. Okey, kita ada 6 tadi. Okey. Yang seterusnya soalan yang kedua. Contohnya cyber ikut perspektif pengguna persendirian dan institusi. Pengguna persendirian dan institusi. Contoh, saya ingat ada pembulian cyber. Okey. Dan juga, saya kena ingat balik cikgu, mengambil data ataupun mengubah data. Ya, boleh. So ini Bully adalah salah satunya adalah bully cyber, cikgu letak. Dan juga perjudian dalam talian. So dia sebenarnya banyak tadi, yang terakhir tadi. Okey, yang seterusnya adalah berikut merupakan aktiviti berlaku dalam ruang cyber. Kita ada serangan viral, pornografi, ugutan, pelanggaran hak cipta. Ini semua adalah baik, cikgu, saya rasa ini adalah jenayah cyber. Nyatakan jenis aktiviti, baiklah, itu adalah jenayah cyber, cikgu. Betul. Adakah betul jawapan saya? Jenayah cyber. Yang kedua, nyatakan 2 aktiviti lain selain dalam rajah 1. Saya rasa penggodaman. Seperti yang saya jawab tadi. Adakah itu jawapan yang betul, cikgu? Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta. Baiklah. Cikgu, inilah soalan terakhir kita untuk segmen ini. Ya, saya pasti banyak lagi yang cikgu ingin uji saya dan juga murid-murid di rumah. Ya, kalau nak tahu, nak uji pemahaman anda, pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran sains komputer untuk tingkatan 5. Topiknya pengkomputeran dan dalam setiap topik itu mesti ada mengenai etika, betul tak? Bersama saya ialah Cikgu Ashikin. Cikgu Ashikin akan berkongsi dengan kita mengenai etika, cikgu, ya, dalam bidang pengkomputeran. Ya, kita akan pergi kepada standard pembelajaran 1.1. Kita akan kena pasti aktiviti tidak beretika dalam pengkomputeran. Okey, kita ada etika dalam apa-apa kerja, dalam kehidupan pun dia ada etika dia kan. So ini adalah merupakan panduan piawai bagi mengawal pengguna komputer supaya mematuhi nilai-nilai moral. Okey, kita ada Institut Etika Komputer ni, dia telah mengeluarkan garis panduan sebagai rujukan kepada semua pengguna komputer. Okey, walaupun kod etika ni telah disediakan sebagai panduan, okey, masih lagi terdapat perlakuan yang tidak beretika dilakukan oleh pengguna komputer. Okey, cikgu ada senarakan. Okey, 10 kod etika. Okey, yang pertamanya adalah dilarang menggunakan komputer dengan niat untuk membahayakan orang lain. Okey. Contoh dia, menggunakan komputer untuk mencipta perisian virus. Okey.
dan menyebarkan virus dengan niat untuk merosakkan atau memanipulasi data atau fail pengguna lain. Yang ni biasa juga berlaku. Kadang-kadang mungkin kita bagi pinjam pada orang kan komputer kita, rupanya dia ada niat yang tidak baik. Mungkin dia curi kita punya file, dia padamkan kita punya data tadi. Okey, so sangat bahaya sebenarnya. Okey, kemudian dilarang mengganggu urusan privasi atau tugasan komputer orang lain. Okey, mengganggu hak urusan peribadi orang lain dan memuat turun perisian tidak sah ke dalam komputer orang lain sehingga mengganggu fungsi komputer. Kalau kata kita menggunakan komputer orang lain, okey, tiba-tiba kita rasa macam nak install perisian tersebut ke dalam komputer yang kita gunakan itu, sebenarnya kita tidak boleh sesuka hatilah kan nak install dalam komputer orang ni, sebab kadang-kadang fungsinya akan berubah. Okey, jadi dia boleh mengganggu fungsi komputer tersebut. Okey, yang seterusnya, okey, yang ketiga, dilarang menceroboh dalam fail komputer orang lain. Okey, yang ini adalah mendapatkan data daripada fail peribadi orang lain tanpa kebenaran. Cuba-cuba tengok kan, nampak je fail tu nampak macam sulit sebenarnya, tak boleh buka, tapi kita klik juga. Okey, mengintip. Mengintip bukannya buka pintu mengintip, tetapi kita nampak ada satu folder yang milik peribadi orang, tetapi kita telah cuba, bila tengok orang tu tak ada, kita klik dan kita nampaklah mungkin ada dekat situ ada slip gaji cikgu. Slip gaji kan. Bahaya cikgu. Lepas tu disimpan ID dan juga password. Sebab macam apa, sekarang ni kan terlalu banyak sistem yang kita akan guna kan, semua diperlukan ID dan password. So mungkin dia letak ID dan password beza, so dia letak dalam satu file supaya dia mudah cari bila diperlukan, takut dia lupa. So salah kat situ. Kemudian kita tengah duduk dekat komputer tu, apa yang kita buat? Tiba-tiba datang satu email notification. Okey? Datang saja email tu, kita nampak sesuatu tajuk yang macam menarik. Tapi bukan email kita, email orang kawan kita tu juga. Kawan kita Baik. tu. Jadi kita terklik. Bukan terklik sebenarnya kan. Mungkin dia nak tahu apa benda, hati teruja nak buka kan mesej tersebut, maka dia telah melanggar hak peribadi. Okey? Inilah kod etika yang ketiga. Yang keempat, dilarang menggunakan komputer untuk mencuri. Memang salah. Ramai juga mungkin disebabkan teknologi, dia cuba menjadi hacker mungkin, cuba untuk menggunakan ilmu yang dia ada itu, maka dia cuba menggunakan komputer tadi tu untuk mencuri. Curi ni dia banyak, bukan cakap curi duit, curi data. Okey? Untuk tujuan mendapatkan sumber kewangan. Nampak saja ada ID perbankan. Tajuk fail pula letak tajuk perbankan. Kan? Menarik, jadi sangat menarik. Jadi dia menggunakan dia punya segala cara untuk curi data tadi. Nampak tak? Dapat sumber kewangan. Curi kat situ. Okey, yang seterusnya. Yang kelima. Okey, dilarang menggunakan komputer untuk bertindak sebagai saksi palsu. Okey, zaman sekarang ni ramai juga yang suka mengubah maklumat. Kan? Sebab tu kita kena berhati-hati apabila kita melayari internet. Sebab bila dia boleh mengubah maklumat seseorang itu, dia boleh merosakkan nama baik seseorang. Kan sekarang ni banyak berita-berita palsu. Okey, kita sebagai pengguna komputer, okey, orang sebagai rakyat yang baik ni, kita kena jaga kan, supaya tidak menyebarkan berita yang tidak sahih. Okey, pastikan dapat daripada sumber yang betul dan tepat, barulah kita boleh sebarkan. Kalau tak pasti, jangan sebar. Okey, kemudian yang keenam, tidak menggunakan atau menyalin perisian orang lain tanpa kebenaran. Okey, kita ni diberikan satu tugasan. Biasa dekat sekolah pun cikgu selalu bagi tugasan. Okey, tak sempat buat, maka dia ambil tugasan kawan dia, dia copy dan jadikan tugasan dia. Tak boleh kat situ. Kemudian selain pada tu, melakukan salinan haram terhadap perisian hak cipta.
Mungkin projek. Ada orang dia buat video kan, Dia buat mungkin lagu, ada orang nyanyian. upah dia Ya. kan. Kemudian nampak macam menarik, klip 1 2 3 second tu pun nampak menarik, so dia ambil dan telah menjadikan dia terus upload ke kan. So memang tak boleh lah kat situ. So kita kena jaga, tak boleh menyalin sesuka hati perisian ataupun apa saja file-file yang ada dekat dalam komputer orang tu. Okey, memang benda itu adalah salah. Kita kena pegang kepada etika yang etika inilah kan, sebab kita masing-masing ada prinsip. Okey. Yang seterusnya cikgu. Okey, kita tengok. Yang seterusnya, tidak menggunakan sumber komputer pengguna lain tanpa kebenaran. Okey, nak guna komputer. Sebab tu zaman sekarang ni, macam cikgu sendiri pun, cikgu letak password dekat PC cikgu. Sebab mungkin dalam PC cikgu ada pelbagai perkara yang agak sulit. Kan, kadang-kadang kita terlibat dengan pelbagai pihak. Jadi ada perkara-perkara sulit yang memang tak boleh orang lain tengok. Jadi dia akan letaklah password. Jadi kalau kata kita nak menggunakan komputer seorang pun, dia perlu meminta izin terlebih dahulu pada pemilik komputer sebelum menggunakan komputer tersebut. Kalau pemilik komputer tu bagi, baru kita boleh guna. Kalau tak boleh, memang tetap tak boleh lah. Okey, pastikan ada kebenaran. Okey, yang ke-8, menggunakan harta intelek orang lain sebagai hak milik. Okey, dia buat salinan, dia mengkomersialkan perisian tersebut tanpa kebenaran pemilik. Kan? Benda tu memang benda yang baik, tetapi itu adalah milik peribadi kawan kita tadi. Kan? Jangan ambil dan terus sebarkan. Sebab mungkin dia ada masa untuk disebarkan ataupun ada orang lain bagi bayaran pada dia untuk dia buat satu kerja tu, kemudian dia akan pas pada pihak yang berkenaan ke, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Jadi jangan buat apa-apa salinan. Okey, ataupun terus mengkomersialkan perisian tersebut tanpa kebenaran pemilik tadi. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ke-9, mempertimbangkan kesan sosial daripada program dan sistem yang dibangunkan. Okey, pembangunan perisian ni mencipta permainan video atau perisian dengan tidak mempertimbangkan jenis kandungan yang mempunyai unsur-unsur tidak baik. Mencipta tu bagus, membangunkan perisian tu memang sangat bagus. Okey. Tetapi kita kena pertimbangkan segala unsur, kita hanya akan tengok yang positif saja sebab kadang-kadang perkara yang kita cipta tu tidak sesuai kepada kanak-kanak. Okey, beza juga kan di antara orang bukan Islam, orang Islam. So ada perkara-perkara, isu-isu sensitif yang perlu kita ambil berat semasa kita membangunkan mana-mana perisian. Okey, yang ke-10, yang terakhir, disarankan menggunakan komputer dengan menunjukkan pertimbangan dan menghormati pengguna lain. Jadi semasa berkomunikasi melalui internet ni, okey, seseorang tidak melayan orang lain dengan hormat. Okey, menceroboh ruang peribadi orang lain. Okey, menggunakan bahasa yang kesat. Kalau kita tengok disebut sebagai keyboard warrior kan, ramai yang menulis tanpa berfikir terlebih dahulu. Okey, sebab tu ramai juga yang kita tersalah kan, asyik share. Rupanya benda yang kita kongsi tersebut adalah benda yang palsu, tidak sahih, berita-berita tidak sahih. Okey, tidak berbudi bahasa. Okey, semasa berkongsi melalui internet dan tidak menghormati masa dan sumber orang lain. Selain itu, seseorang tidak berterima rasa dengan pengguna komputer yang baru. Orang lama ni kadang-kadang mungkin sebab dia rasa dia dah lama dalam bidang ni, maka bila orang yang baru terlibat, maka boleh berlakulah, mungkin berlakulah jenayah-jenayah lain. Kan macam buli tadi pun boleh berlaku juga kat sini. Tidak hormat orang lain. Okey, kita dah belajar 10 kod etika tadi kan. So kita kena pegang kepada kod etika tadi semasa menggunakan komputer. Adakah cikgu akan uji pemahaman saya dan murid-murid di rumah? Okey. Apakah kita dah soalan ni, belajar cikgu? tadi kan. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama.
Okey, nyatakan kod etika pengguna komputer berdasarkan contoh aktiviti yang tidak beretika dalam pengkomputeran. Okey, contoh aktiviti tidak beretika. Ahmad memuat naik lukisan pemandangan gunung jerai yang diambil dari sebuah laman web di Instagram miliknya tanpa memberi kredit kepada pemilik lukisan tersebut. Saya pasti cikgu gambar lukisan pemandangan gunung jerai di laman web itu adalah harta intelek kepada saya pasti pelukis tersebut. Maka ini adalah melanggar dia telah melanggar daripada sisi tersebut cikgu. Dia seperti harta intelek itu miliknya sendiri. Adakah itu jawapan yang betul cikgu? Okey, kita tengok, kita belajar tadi kan 10 kod etika tadi. Okey, kita akan tengok manakah kod etika yang berkaitan dengan contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, kita tengok. Ini contoh larang dia. Mengguna harta intelek orang lain. Panjang sikit lah sebab kita ada 10 kod etika tadi, memang panjang dia punya jawapan dia. Okey, betul dilarang menggunakan harta intelek. Kata harta intelek tadi tu dah tepat menerangkan. Okey, dilarang menggunakan harta intelek orang lain tu sebagai hak milik sendiri. Tak boleh ambil suka-suka hati. Kan, macam kita selfie, kemudian orang lain ambil gambar kita dan upload dekat dia punya media sosial. Tak boleh. Kecuali mendapat kebenaran. Okey, yang kedua, Aminah telah membuka dan membaca email peribadi milik rakannya di tempat kerja tanpa kebenaran. Aminah, Masya saya rasa Allah. tu berkobar-kobar tu cikgu nak baca tu. Itu salah tu cikgu. Saya pasti ini Aminah sebenarnya telah menceroboh fail peribadi ataupun fail peribadi kepada rakannya tersebut. Maka dilarang menceroboh fail peribadi ataupun privasi rakannya. Adakah itu jawapannya? Dilarang menceroboh ke dalam sangat fail tepat komputer. 5 bintang dekat sini. Okey, dilarang menceroboh ke dalam fail komputer pengguna yang lain. Ada soalan lagi juga. Soalan yang seterusnya. Nyatakan istilah yang dimasukkan oleh maklumat berikut. Dia menguji kod etika tadi saja sebenarnya. Okey, berlaku kecurian maklumat selalu terjadi melalui email. Berlaku selalu kecurian. jadilah email. Okey, Saya apa rasa istilah dia? Ini adalah phishing cikgu. Kerana mencuri maklumat selalu jadi dalam email. Betul? Adakah ini phishing cikgu? Ya, tepat sekali. Phishing. Baik. Yang seterusnya cikgu, melanggar hak cipta, mengakses dan mengagihkan salinan bahan digital secara haram. Tadi ada cikgu sebut pirate atau cetak rompak. Adakah ini cetak rompak cikgu jawapannya? Tepat sekali. Baiklah okey, cikgu. 5 bintang. Terima kasih cikgu. Itulah soalan-soalan kita untuk segmen ni. Sebentar nanti Cikgu Ashikin banyak lagi. Cikgu nak uji kita lepas ni. Ada lagi. Saya pasti cikgu ada benda lagi nak ajar kita. Ya, tapi kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran yang saya rasa sangat menarik iaitu Sains Komputer dalam slot menengah atas. Topiknya ialah pengkomputeran. Cikgu Ashikin, apa yang cikgu akan kongsi dalam segmen ini sekarang? Okey, yang sekarang ni kita akan lihat kepada standard pembelajaran yang terakhir iaitu mengkaji kerjaya berkaitan dengan bidang pengkomputeran masa hadapan. Okey. Kita lihat pada kerjaya dalam pengkomputeran. Okey, kerjaya dalam pengkomputeran ini berkait dengan reka bentuk, penciptaan, pengurusan dan penyelenggaraan pelbagai komponen bagi sistem termasuklah perisian, perkakasan, integrasi dan juga sistem multimedia. Okey, ini adalah bidang utama dalam pengkomputeran.
Yang pertama adalah sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian, kemudian sokongan maklumat dan perkhidmatan, kemudian web dan komunikasi digital, serta pengaturcaraan dan pembangunan perisian. Okey, kita lihat pada peranan dan kerjaya dalam bidang pengkomputeran. Jadi sekarang ni yang sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian ni, apa peranan tanggungjawab dia? Inilah dia. Okey, dia akan kendalikan semua aspek keselamatan rangkaian, termasuklah penyulitan, pentadbiran firewall, protokol rangkaian dan boleh mengenai pelbagai tanggungjawab daripada membangunkan dasar keselamatan atau mengesyorkan peningkatan sistem keselamatan data untuk tangani pencerobohan terhadap keselamatan data. Okey, apa kerjaya dia? Juru analisis keselamatan maklumat. Okey, kemahiran dia mesti dia pakar dalam bidang rangkaian dan keselamatan komputer. Okey, yang keduanya adalah sokongan maklumat dan perkhidmatan. Okey, kita boleh integrasikan pengurusan perniagaan dan analisis data. Yang ini penting pada zaman sekarang, menilai pelaksanaan sistem komputer untuk selesaikan masalah perniagaan yang rumit. Okey, sokongan pengkomputeran dan sokongan teknikal, selenggara sistem maklumat untuk perniagaan, memberikan cadangan tentang perisian dan perkakasan untuk mencapai objektif perniagaan. Okey, antara kerjayanya adalah pentadbir pangkalan data. Okey, juru analisis sistem komputer, dan kemahiran yang diperlukan antaranya adalah perisian aplikasi perniagaan melibatkan pangkalan data. Okey, yang ketiga adalah pengaturcaraan dan pembangunan perisian. Okey, peranan dia apa? Merancang. Okey, merancang, mereka bentuk, mengemaskini dan menguruskan perisian komputer dan sistem pengaturcaraan dan pembangunan perisian. Antara kerjaya yang terlibat adalah juru analisis sistem, jurutera sistem komputer, pembangunan perisian dan juga pengatur cara komputer. Ini adalah programmer lah. Dan kemahiran dia diperlukan bahasa apa? Bahasa Java, C, C++. Itu adalah antara kemahiran yang diperlukan. Okey, yang seterusnya adalah web dan komunikasi digital. Okey, apa peranan dia? Dia membangunkan aplikasi berasaskan web, kita menulis kod, mengintegrasikan sistem dan menyediakan bantuan teknikal. Okey, kemudian seseorang tu juga perlu membangunkan dan menghasilkan media interaktif. Okey, macam sekarang pun media interaktif termasuklah produk digital dan multimedia. Okey, kerjaya dia sebagai pembangun laman web, pembangun perisian multimedia, pakar media digital, pereka grafik dan multimedia. Apa kemahiran yang diperlukan? Dia adalah JavaScript, HTML, Ajax, PHP, Python dan sebagainya. Untuk perisian dan perkasan multimedia ni dah tentulah dia memerlukan perisian seperti Adobe Photoshop, Illustrator dan sebagainya. Kita lihat pula. Tadi kita dah lihat kan yang awal tadi ada 4. Sekarang kita tengok elemen yang mempunyai bidang pengkomputeran. Jadi transformasi yang berlaku dalam industri pengkomputeran ni telah membawa pembangun bidang kerja baharu dalam pengkomputeran. Ada 3 elemen yang sedang berlaku sekarang ni. Contohnya mudah alih, keselamatan data dan juga data raya dan kecerdasan buatan. Apa itu mudah alih? Dilibatkan apa? Libatkan aplikasi dan kandungan mudah alih seperti mobile apps yang biasa kita pakai guna phone saja. Sekarang ni apa-apa saja pun kebanyakan menggunakan mobile apps. Tak perlu lagi nak usung nak bawa laptop yang besar, nak bawa komputer yang besar. So hanya pakai apps yang ada pada phone kita saja selain daripada komputer tadi. Lebih mudah. Yang seterusnya adalah keselamatan data. Bila wujud pengkomputeran awan, cloud computing, pemayaan, peningkatan dan keselamatan data ni turut mendapat perhatian. Maka kita perlukan kepakaran dalam bidang penyulitan. Maksudnya data-data sulit itu dia akan berlaku, akan dibuat penyulitan dalam bentuk kod yang sukar untuk dibaca oleh orang lain. Dia akan tukarkan. Pengesahan pengurusan CJ infrastruktur firewall dan anti malware meningkat. Keperluan terhadap kerja penganalisis keselamatan data, pentadbir keselamatan ni dia sangat pentinglah dalam bab keselamatan data. Yang ketiga adalah data raya. Data raya atau big data, kejelasan perniagaan dan analitik ini, dia kemampuan dia menterjemah. Dia sangat pentinglah sekarang ni. Menganalisis keupayaan untuk mengubah kuantiti data mentah yang besar ni
dan satu maklumat. Contohnya cikgu buat sistem, cikgu akan ambil maklumat peribadi. Kan kita akan mintalah semua maklumat peribadi seseorang tu. Tapi daripada data tersebut, cikgu boleh olah kepada beberapa bentuk sistem. Mengikut kepada sistem yang kita nak bina. Okey, kalau kata cikgu nak buat tentang mungkin pengurusan maklumat komputer, cikgu hanya perlukan beberapa maklumat saja untuk sistem tersebut. Jadi memang sangat penting dengan kemampuan tersebut, maka kita boleh analyse dan kita boleh buat pelbagai lagi dengan menggunakan data mentah tadi. Kemudian perniagaan seluruh negara, seluruh dunia memerlukan pakar komputer terlatih sebagai pengurus data dan mengisytihat kemahiran pentadbir memahami cara untuk mendapatkan data, menganalisis dan melaporkan data. Okey, kalau mungkin kerja yang sekarang ni dia ada saintis data. Okey. Okey, alhamdulillah. Ini yang terakhir. Okey, nampak dah memang tenang. Dah selesai kan? Tenang je kan? Dah akhir dah. So, Cik nak uji sikit lah dengan soalan yang terakhir ini. Okey, berkaitan dengan topik yang kita dah bincangkan tadi. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, pernyataan satu menerangkan elemen mutakhir dalam bidang pengkomputeran. Ini adalah pernyataan. Okey, berlaku transformasi tadi dalam industri pengkomputeran telah membawa kepada pembangunan bidang kerjaya baharu dalam pengkomputeran. So, nyatakan 3 elemen. Tadi pun kita dah sebutkan 3 elemen tadi. Apa tu yang pertama tadi? Baiklah cikgu, transformasi dalam industri pengkomputeran. Maka 3 elemen tersebut saya akan cuba ingat cikgu. Yang pertama saya rasa mudah alih. Yang kedua, ini sangat penting sebenarnya, keselamatan, itu saya pasti. Yang ketiga, saya ingat cikgu ada sebut big data atau data raya. Ya, betul cikgu? Betul. Okey. Yang pertama tadi adalah mudah alih. Okey, yang kedua adalah keselamatan data dan yang terakhir adalah big data tadi. Okey, dan juga kecerdasan buatan. Okey, soalan cikgu yang seterusnya. Boleh cikgu. Okey, ada satu lagi soalan. Okey, pernyataan satu di bawah menerangkan tentang peranan dan tanggungjawab dalam sesuatu kerjaya. Okey, membangunkan aplikasi berdasarkan web, menulis kod, mengintegrasikan sistem dan menyediakan bantuan teknikal. Seseorang itu perlu membangunkan dan menghasilkan media interaktif, termasuklah produk digital dan multimedia. Jadi, berdasarkan pernyataan satu ini, nyatakan bidang utama pengkomputeran. Cikgu, saya rasa kata kunci yang saya dapat dari sini ialah menghasilkan media interaktif, termasuklah produk digital dan multimedia. Saya rasa inilah web komunikasi digital, cikgu. Adakah betul? Komunikasi digital. Web dan komunikasi digital. Betul. Baiklah cikgu. Cikgu, apakah boleh cikgu berikan rumusan pembelajaran kita hari ini? Okey, untuk yang hari ini kan kita belajar tentang pengkomputeran, komputer dan impak kan, kita tahu kesan positif daripada teknologi yang telah berlaku. Okey. Dia ada kesan positif dan juga negatif dia. So kita belajar tentang kod etika kan, bagaimana kesan positif kesan teknologi tadi tu telah menghasilkan juga jejak cyber kan. So jangan buat perkara-perkara yang tidak betul tadi. Okey, jangan menggunakan teknologi yang boleh merosakkan diri sendiri dan juga orang lain. Saya setuju, cikgu. Kita harus patuhi kepada etika pengkomputeran, cikgu. Ya, betul. Dan cikgu, apakah pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya hari ini? Oh, cikgu sangat baik sebenarnya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu boleh bagi 5 bintang 5 untuk bintang, cikgu. hari ini. Alhamdulillah. 5 bintang daripada 5 ke, cikgu? 5 dari 5? 5 daripada 5. 5 daripada 5. Baiklah. Sebab dapat jawab dengan baik kan? Saya pasti murid-murid di rumah juga. Saya rasa anda semua juga harus mendapat 5 bintang. Tetapi sebenarnya ada juga cikgu cara nak dapat 6 bintang. Lebih daripada 5 tu. Kita nak buat rujukan lebih, betul tak cikgu? Kita nak buat rujukan lebih. Di manakah kita boleh mencari sumber tersebut? Okey, nak dapat lebih daripada itu, okey, pelajar kena menghasilkan satu folio. Okey, dalam PBD ni, okey, kita kena hasilkan folio lengkap mengenai etika kerja di bidang pengetahuan masa depan. Jadi yang ni pelajar boleh hantar selepas proses pembelajaran. Maka dia akan dapatlah
full mark kat situ. Dapat ilmu lebih, Ya, cikgu. dapat ilmu lebih. Saya pasti mereka boleh juga melayari di Sumberku, cikgu. Ya, betul. Kita boleh pergi melalui Sumberku. Ke Sumberku seperti pautan yang berada di kaca TV anda sekarang. Di situlah kalau kita nak lakukan lebih latihan ataupun ingin mencari bahan rujukan yang lebih. Dan dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru tenaga pengajar kita hari ini iaitu Cikgu Ashikin. Terima kasih banyak-banyak cikgu dan juga kepada juru bahasa kita iaitu Cikgu Fikri. Terima kasih Cikgu Fikri. Kepada murid-murid di rumah, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye semua. Didik TV KPM